Assalamualaikum. Sangat pula tudung kat sini, nampak? Assalamualaikum. Siapa yang bersama saya malam ni untuk live tentang cerita cinta. Malam ni kita nak cerita tentang pasangan. Assalamualaikum Sis Yati. Apa khabar? Assalamualaikum Tuan Isa. Ada pula kat sini asisten hari ni. Assalamualaikum. Kita tunggu sekejap lagi. Malam ni kita nak cerita tentang satu cerita yang best. Assalamualaikum Sis Jelita Dila. Assalamualaikum Abang Long, Syarul. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum Kak Ros Maniza. InsyaAllah malam ni clear ke dengar ke suara saya? Kalau okey, bagi love ya, bagi love. Terima kasih Abang Long, banyak like dia ya. Assalamualaikum Nazira. Assalamualaikum Fia. Bagi love ya. Siapa itu boleh bagi love? Terima kasih Abang Long, banyaknya love. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Rina. Clear? Banting clear. Okey, alhamdulillah banting clear. Assalamualaikum Si Zaira. Assalamualaikum Nur Razila, lama tak jumpa. Assalamualaikum Puan Mastura. Semua clear dengar? Okey, kalau clear alhamdulillah. Hi Sis Gorgeous Yati. Dah out of love. Okey, thanks yang banyak bagi love ya. Banyak bagi love ya. Sebab memang malam, kenapa kena bagi love banyak? Sebab malam ni kita nak cerita tentang love. Tentang love insyaAllah. Ampang clear, alhamdulillah. Okey. Okey, terima kasih yang bagi love banyak sangat tu. Terima kasih, keep on bagi love sebab kita nak cerita tentang love. Lighting clear ke? Nampak semua clear? Sama ya dengan Kak Dila. Kak Dila memang love dia banyak, Fia. Love you Fia. Okey. InsyaAllah malam ni kita nak kongsikan tentang Assalamualaikum Tuan Zarimi. Love you too Sis Dila. Assalamualaikum Atika. Okey, clear ya Tuan Akib. Okey, alhamdulillah. Jadi sekarang ni malam ni kita nak cerita tentang love ya. Love, kata cinta. Kata cinta kat pasangan kita. Cinta, tapi sebenarnya manjur clear, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata cinta tapi tak faham ya. Cinta tapi tak faham. Macam mana tu bila kita cerita tentang cinta kan, kita cerita tentang cinta. Terima kasih semua yang masuk, semua bagi love dulu dan tekan share ya, tekan share. Tekan share sebab kita nak kongsikan dengan lebih ramai orang cerita tentang cinta. Konsep cerita. Memang tajuk ni memang menarik sikit. Menarik bukan sikit, memang menarik sangat. Assalamualaikum Sis Yanti. Lama tak jumpa. Okey, saya teruskan je lah. Sambil tu boleh bagi love dan juga share. Share ya. Mohon share live ni supaya kita boleh kongsikan dengan yang lain insyaAllah. Okey. Malam ni apa ya, cerita tentang cinta. Kata biasalah kalau kita cerita tentang cinta memang biasa pasangan. Lampu clear. Clear. Cerita tentang pasangan. Cakap kita cinta pasangan kita. Kalau suami kata cinta pada isteri dia, love you kan? I love you. Kalau isteri pun sama juga, I love you. Sayang. Sayang ke kan sebenarnya. Jadi bila kita cerita tentang sayang, follow rapat-rapat. Jangan lupa share. Thank you yang banyak love tu. Thank you Sis Indah. Bila kita cerita tentang cinta, cinta ni besar konsep Bila cerita konsep sangat besar. Cinta tentang apa? Tapi malam ni kita fokus pada cinta kepada pasangan. Kenapa saya suka sangat cerita tentang pasangan? Cinta sebab bila kita cerita tentang pasangan, pasangan ni biasalah pasangan satu keluarga bila satu keluarga dia akan melahirkan generasi macam mana, generasi melahirkan anak kan. Assalamualaikum. Terima kasih semua share bagi love dan juga share, jangan lupa ya. Thank you ya. Bila cerita tentang cinta, bila pasangan of course lah
insya-Allah kebanyakan pasangan mostly pasangan nakkan anak, nakkan ada zuriat. Bila kita cerita tentang zuriat anak pula, belum ada pasangan, insya-Allah kita doakan yang terbaik kepada si Surati. Bila kita cerita tentang anak, anak nanti cerita kepada anak pula. Cuma konsep sekarang kita cerita tentang pasangan. Bila pasangan tu cinta dan faham, Assalamualaikum semua Izzah. Bila faham pasangan kan, jadi bila faham macam mana pasangan tu, bila faham suami faham isteri, hidup tu akan jadi lebih harmoni, keluarga tu akan jadi lebih harmoni. Dan bila kita cerita tentang harmoni, macam mana keluarga tu dan macam mana kita membentuk anak-anak yang kita bentuk tu macam mana. Saya rasa semua kasih join kasih join FB Live, jangan lupa share. Jangan lupa share, dah bagi love. Alhamdulillah, thanks ya. Okey, bila kita cerita tentang Cina, bila kita faham pasangan, nanti kita akan menghasilkan zuriat lebih bagus, lebih baik, lebih cemerlang. Sebab anak-anak ni akan tengok role model ibu bapanya. Kalau ibu bapanya bagus, karakternya, macam mana melayan, tajuk ni memang best kena dengar. Macam mana contohnya, macam mana ayahnya melayan isterinya, ayah melayan ibu, dan ibu bagaimana ibu melayan ayah, baru benda tu akan masuk ke dalam otak. Dan itulah bila anak tu tengok dari kecil, itulah akan membentuk anak tu hingga ke besar. Dengar tu Fia, boy Kak Dila. Okey, bila anak tu terbentuk dah besar, dia ikut apa yang dia tengok ibu bapanya. Contoh ibu bapa macam ni, contohnya kalau umur anak tu 0 hingga 7 tahun, apa sahaja ibu bapa dia buat, anak tu anak akan ikut. Dia akan absorb semua sebab otak dia macam sponge, dia follow je. Jadi macam mana bila ibu bapa tu bercinta, ibu bapa tu bahagia, jadi dia akan melahirkan anak yang ada perasaan bahagia, anak yang ada penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta. Dan bila anak yang penuh dengan kasih sayang, cinta, dia akan menjadi seorang yang biasanya lebih cemerlang, lebih cemerlang dalam apa sahaja yang dilakukan. Dan sekarang cuba bayangkan jika pasangan ibu bapa ni kata cinta tapi asyik bergaduh. Asyik bergaduh, tak faham. Yang suami tak faham isteri, isteri tak faham suami. So bayangkan macam mana satu keluarga tu. Bayangkan macam mana bila dalam family tu harmoni ke tidak. Dan bila keharmonian tu tidak ada, macam mana kita bayangkan anak-anak yang lahir tu macam mana. Dan anak-anak tu dia kecil, dia tengok ibu bapa dia. Bila tengok ibu bapanya selalu bergaduh, memang kata cinta, memang ibu bapa tu memang biasa, suami isteri memang biasa bergaduh kan, itu biasa normal. Tapi anak-anak tak faham. Bila anak-anak tengok ibu bapa bergaduh, apa yang dia fikirkan, apa yang ada dekat kepala otak dia, dan apa yang akan dia bawa hingga ke besar, apa yang akan terkandung di dalam minda separuh sedar dia. Itulah yang akan membentuk anak-anak tu. Jadi sebab tu saya memang suka sangat fokus kepada kenali pasangan, mengenali pasangan. Sebab bila kita kenal pasangan, barulah baru kita faham dan sebagainya dengan suami. Dan juga saya suka nak cerita dalam tubuh badan manusia ni, saya rakam semua yang join, terima kasih ya. Dan jangan lupa bagi love dan juga share ya, supaya kita boleh kongsi kepada lebih ramai orang juga. Dan juga semoga kita boleh share juga manfaat. InsyaAllah jangan lupa share. Jangan lupa share. Okey. Saya suka nak cerita tentang 3 komponen dalam badan manusia. Apa dia komponen-komponen yang dalam badan manusia? Saya suka cakap iaitu, satu adalah tubuh badan, yang kedua adalah emosi, dan ketiga adalah minda. Emosi, minda dan juga tubuh badan. Bayangkan ya, sebenarnya tubuh badan nampak kuat, tubuh badan nampak kuat, sihat ya. Kalau yang gemuk tu lagi nampak sihat, yang kurus tu kan. Jadi nampak sihat tubuh badan tu. Cuma kena ingat, tubuh badan ni sebenarnya sangat dia bergantung kepada emosi dan juga minda. Emosi ni, bayangkan kalau emosi tu emosi tu bahagia, emosi tu macam happy kan. Jadi yang akan membentuk tubuh badan yang lebih sihat. Lebih sihat bila seseorang tu sentiasa senyum, hati dia sentiasa positif, happy. Jadi tubuh badan tu akan lebih sihat. Bayangkan jika emosi dan juga minda yang penuh dengan negatif. Gemuk-gemuk kurus pula. Bayangkan emosi dan juga minda
yang penuh dengan negatif, ya, itulah yang akan membawa kepada tubuh badan. Tubuh badan ni bergantung kuat kepada emosi dan juga minda. Bila emosi dan juga minda kita negatif, banyak sangat benda gerak-gerak dalam jiwa kita, emosi kita, otak kita, banyak sangat benda yang akan mempengaruhi tubuh badan yang menyebabkan tubuh badan tu jadi sakit. Contoh sakit adalah stres, sakit kepala. Bila selalu sakit kepala tu, check balik, muhasabah balik apa yang ada dekat dalam otak kita. Sakit kepala, selalu sakit, dan juga itu yang kadang-kadang cepat kena tekanan darah tinggi dan sebagainya, dan juga akan membawa kepada banyak lagi benda-benda yang akan merosakkan tubuh badan, ya. Bila emosi dan juga minda kita negatif, ya, ataupun banyak benda, terlalu banyak fikir, terlalu banyak buruk sangka, terlalu sangat prasangka, terlalu banyak macam-macam, bagaimana itu, bagaimana apa nak jadi, semua-semua tu akan menyebabkan sakit kepala. Dan bila kita sakit kepala, itulah nanti migraine lah, apalah kan, itu yang akan menyebabkan sakit tubuh badan kita. Cepat nak melenting, betul, itu yang menyebabkan cepat nak melenting, kan Dila? Bila kita cepat nak melenting, tengok balik, muhasabah balik dalam hati kita macam mana, emosi kita macam mana. Dan kena ingat, bila kita cepat nak melenting, kita asyik nak marah saja, itu menyebabkan kita nampak cepat tua. Satu cepat tua sebab kita akan ada buat aksi-aksi gitu pula. Banyak fikir, banyak kurang tidur. Susah nak tidur. Bila susah nak tidur macam mana? Kita kena tidur awal, bangun awal kan, sebab kita nak buat tahajud malam ke apa kan. Tapi kalau kita susah nak tidur, akan menyebabkan kita punya sistem tidur dah lari. Kita tidur lambat, dan bila tidur lambat macam kita nak bangun awal. Kena ingat juga, itu juga disebabkan oleh emosi, ya. Dan juga bayangkan, kalau emosi, minda ni dan juga tubuh badan, banyak efek dia. Nampak macam simple, tapi sebab efek dia sangat dia banyak benda yang efek. Saya suka cakap dia macam snowball effect. Satu ke satu ke satu ke satu ke satu. Dia akan rolling ya. Itu dia cerita tentang emosi dan minda, ya. Sebab tu kena sentiasa jaga, dan kena ingat sebagai seorang muslim, saya suka nak cakap, sebagai seorang muslim sepatutnya stres tu tak ada. Tak ada stres. Sebab kenapa? Sebab kita kena ingat yang segala-galanya kita kena serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-galanya dengan izin Allah. Takkan jadi satu benda tanpa izin Allah. La haula wala quwata illa ya hayyu ya qayyum. Sebab Allah tu yang maha hidup. Allah itu yang mengizinkan semua. Jadi kitalah yang sentiasa kena berdoa. Kita kena jaga diri kita. Maknanya kita sentiasa doa lah. Macam mana kita nak supaya hilangkan rasa stres dan sebagainya, kita kena ingat yang kita kena sentiasa berzikir. Dan bila kita sentiasa berzikir, insya-Allah kita tak sempat nak fikir. Lebihkan zikir, kurangkan fikir. Sebab bila kita banyak fikir, kita akan jadi serabut. Kita akan keep on thinking itu, ini macam mana. Banyak-banyak sangat menyebabkan benda-benda yang kita tak patut fikir pun kita akan fikir. Dan bila kita banyak fikir, apa yang akan masuk? Apa yang akan datang? Kena ingat, syaitan yang akan datang. Sebab itu kita kena sentiasa zikir. Saya pernah tengok, saya terbaca satu hadis dulu. Satu hadis yang para ahli syurga, dia sangat menyesal. Apa yang dia menyesalkan adalah saat-saat ketika dia semasa di dunia yang tidak berzikir. Tertinggal zikir dalam beberapa saat. Itu yang menyebabkan dia sangat menyesal. Jadi kena ingatlah, kita kena sentiasa berzikir. Bila kita berzikir, saya suka dua. Bila kita sentiasa berzikir, zikirlah apa-apa nak zikir. La haula wala kan, la haula wala quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya hayyu ya qayyum. Zikirlah, nak apa-apa zikir. Sebab bila kita zikir, dua benda, tiga, saya suka cerita tiga. Satu adalah penyucian jiwa. Dia akan buang karat-karat dosa, karat benda-benda kat dalam. Yang kedua adalah melindungi kita daripada kejahatan. Dan yang ketiga adalah bila kita banyak zikir, kita lupa nak berfikir. Bila kita lupa fikir, itulah kurang benda-benda yang datang. Kuranglah syaitan-syaitan yang nak mengacau. Jadi bila kena fikir, bila kita cerita tentang tubuh badan, fizikal, emosi, minda yang akan efek tubuh badan kita, ya. Ramai yang fikir tentang yang pentingkan duniawi. Yelah, betul lah, banyak yang fikir. Memang sebenarnya sebab kita kat zaman VUCA, banyak sangat benda yang
unpredictable. Jadi kita terlalu banyak berfikir apa nak jadi lepas ni, apa nak jadi besok, apa nak makan esok, sebagainya. Sedangkan memang dah dikatakan dekat dalam Quran yang Allah yang tentukan rezeki semua tu, bukan kita. Kita cuma berusaha dan juga kita minta pada Allah, mohon pada Allah. Bagaimana nak mohon pada Allah? Kenalah jaga semua yang Allah suruh, buang segala yang Allah larang. Dan juga saya suka nak cerita tentang 3 jenis manusia. 3 jenis manusia yang menyebabkan apa yang kita tarik. Satu, saya suka A, B, C. Manusia jenis A, manusia jenis B dan juga manusia jenis C. A adalah manusia yang angin. Bayangkan manusia yang angin macam mana. Okay? Kedua adalah manusia yang baik. Dan ketiga adalah manusia yang cemerlang. Manusia yang angin ni sikit-sikit nak angin, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit melenting. Macam Kak Dila cakap tadi, melenting aja. Bayangkan, bila kita perangai macam tu, apa yang kita tarik? Siapa yang kita tarik? Kena ingat kita tarik apa sekeliling kita? Kawan-kawan kita macam mana? Kena ingatlah, nanti keluarga kita macam mana? Anak-anak kita macam mana? Tensionkan anak-anak. Jadi anak tu membesar dengan penuh tekanan, penuh banyak benda kat dalam. Dan macam mana kehidupan dia? Stres kan? Hai Basri, Assalamualaikum. Jangan lupa share dan juga bagi love. Kita share. Share dan juga bagi love. Okey, yang kedua adalah manusia yang baik. Manusia yang baik ni baiklah. Baik, manusia tu baik. Tapi bila apa-apa yang terjadi, dia mudah nak terpengaruh. Kalau bersama dengan orang negatif, dia akan mulalah. Kalau bergosip, dia akan bergosip. Tapi bila bersama orang yang baik-baik, dia pun akan jadi baik. Assalamualaikum Tuan Firdaus Al-Bakri, FAB. Jangan lupa share. Terima kasih semua yang share. Semoga kita sama-sama kongsi manfaat. Ya, insyaAllah. Okay. Yang ketiga, itu cerita tentang manusia yang baik. Pertama adalah manusia yang angin, kedua manusia yang baik, dan yang ketiga adalah manusia yang cemerlang. Yang cemerlang macam mana? Yang tetap fokus apa yang dia buat. Kena ingat, maknanya dia tahu apa tujuan kehidupan dia, apa yang dia nak kena buat. Nak jadi khalifah Allah, nak jadi hamba yang taat. Khalifah Allah tu nak jadi macam mana? Hamba yang taat tu macam mana? Kena fikirlah. Khalifah Allah ni maknanya dia buat. Lantaklah orang lain nak cakap apa, tapi dia buat. Dia buat saja. Ya? Dia buat apa yang disuruh Allah. Saya hari tu baru saja habis kelas saya menyertai diploma Asmaul Husna, di mana dalam tu ada disebutkan sebanyak banyak yang Allah dah katakan sebab apa tugas kita di dunia ini. Tugas kita di dunia ni adalah untuk menyampaikan, menyebarkan siapa Allah. Menyebarkan Allah, tentang cerita tentang Allah. Allah itu ya Bar, yang maha baik. Allah ya Alim, yang maha bijaksana. Allah ya Hayyu ya Qayyum, yang maha berdiri dengan sendirinya. Allah ya banyaklah. Allah ya Allahumma ya Latif, ya Latif. Allah maha lembut dengan kita. Walaupun kita banyak sangat dosa macam mana, Allah tak terus bagi kita bencana, bala ataupun balasan. Allah tetap sayang. Allah tetap bagi kita rahmat. Allah tetap bagi kita bernafas. Jadi Allahumma ya Alim, ya Latif. Allah yang maha lembut. Allahumma ya Hafiz, ya Muhaimim. Allah yang sentiasa melindungi dan juga memelihara kita. Jadi kita kena ingatlah apa tugas kita. InsyaAllah. Dan juga bila kita cerita tentang pasangan, jangan lupa bagi love dan juga share. Kita kongsikan dengan seramai kat luar sana ya. Bila kita cerita tentang pasangan dan juga keluarga, kita kena fikir. Sekarang kita muhasabah balik, kita fikir balik. Kita duduk, panggil suami datang duduk sebelah kita. Abang-abang ni duduk sebelah sini. Panggil, tanya suami kita, apa hala tuju keluarga kita? Apa hala tuju? Apa kita nak jadi? Kita selalu buat hala tuju kehidupan, hala tuju bisnes, hala tuju tahun ni nak dapat apa, visi apa, semua. Pernahkah tanya, yang pernahkah kita buat, apakah hala tuju keluarga kita? Nak ke mana hala tuju keluarga kita? Apakah visi, tujuan dan juga matlamat dalam kita berkeluarga? Kita nak bawa anak-anak kita ke mana? Kita nak bawa suami kita ke mana? Ataupun suami kita nak bawa kita ke mana? Boleh ke suami kita memimpin kita di titian Siratul Mustaqim nanti? Boleh ke bang? Sekarang saya tanya suami saya kat depan tu. Tanya apa hala tuju? Apa matlamat? Apa matlamat? Tapi sebelum nak tahu hala tuju tu, kita kena ingat. Kita kena tanyalah, macam mana kalau kita asyik bergaduh, asyik bengar, asyik sensitif, asyik nak merajuk, tiba-tiba bang sini bang. Kan? Tanya hala tuju.
suami kita pun tak nak layan kita. Ataupun bila suami kena, ini bukan untuk isteri saja, suami juga. Kalau suami pun ada juga kaki merajuk bukan isteri saja. Suami pun ada kaki merajuk, asyik nak stres kan. Jadi macam mana nak berbincang dengan isteri, apa hala tuju keluarga kita? Kita nak buat hala tuju ke mana? Jadi sebab tu penting kenapa kita kena faham pasangan kita. Kenapa kita kena faham suami kita macam mana, isteri kita macam mana, faham anak-anak kita macam mana. Dan bila kita faham baru senang. Kenapa kena faham? Saya suka guna konsep 4K. 4K. Saya selalu cerita pasal 4K ni dekat Facebook saya. Tapi malam ni saya nak cerita 3K atau 4K. Nanti kita tengok dulu macam mana. Satu adalah macam mana kita nak bina, macam mana kita nak faham suami, macam kita nak bina keluarga yang lebih harmoni, keluarga yang lebih best. Supaya bila kita balik happy. Kita tak mau kita balik yang muka ni lagi aku kena tengok. Tension tension, tidur pun tak senang hati, muka asyik berkerut Jadi macam kita nak bina adalah satu, kita kena tunjuk kasih sayang. Kalau suami tu sayang isteri, tunjuklah kan, janganlah ego sangat, action sangat abang. Faham gitu. Tunjuk, sebab masing-masing ada emosi, masing-masing ada perasaan. Bukan lelaki atau perempuan saja, dua-dua ni pun ada pasangan dan emosi. Jadi kena faham masing-masing ada. Jadi masing-masing kena tunjuk yang ada kasih sayang. Cakaplah sayang. Kalau ataupun belikanlah hadiah untuk kalau suami, jangan harap suami je beli hadiah untuk kita. Isteri pun belikan hadiah untuk suami. Cubalah tiba-tiba belai kan, tiba-tiba terkejut pula dia mata katap tiba-tiba tak pernah tiba-tiba datang belai, pening juga apa hal ni kan. Jadi kena tunjuk kasih sayang. Yang kedua adalah kalau mak haus pula, bang tolong ambil air bang, dahaga sakit tekuk pula. Okey. Terus hantar kasih. Sekejap saya duduk minum sekejap haus lah. Alhamdulillah. Okay, yang join tu jangan lupa share. Love, bagi love, tekan love sebab kita nak cerita tentang cinta kan malam ni. Bagi love dan juga share, kita kongsikan kepada yang lain. Okay, satu tadi saya cerita tentang kasih sayang. Tunjukkan kasih sayang. Tunjuklah. Tunjuk kan. Kalau sayang tu tunjuk, belai kan. Kan. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi macam mana yang kita nak tunjukkan? So, ada dua jenis. Satu adalah proaktif, dua adalah reaktif. Kita nak tunjuk yang mana? Reaktif ataupun proaktif. Yang proaktif ni senang rasa kedengar positif Bila kita cerita, bila isteri balik cerita tentang satu-satu isu ke office, contoh mungkin Tuan Fida hadiahkan ni air. Okey. Jadi suami tu dengarlah cerita kan, jangan tiba-tiba tu lawak, tu lah pada muka. Tu tension kan. Itu namanya reaktif So, pilihlah kita nak komunikasi yang mana. Reaktif ke proaktif. Dan juga komunikasi, kena ingat komunikasi kita nak dengar orang cakap dengan kita macam mana. Kita nak dengar orang cakap dengan kita lembut kan. Jadi kita pun kena mulakan cakap dengan lembut. Janganlah high tone aja. Buatkan air. Macam tu. Tension kan. So kita yang, kalau kita tak boleh nak ubah orang, kita ubah dulu. Kita yang dulu kena ubah Okey, satu kasih sayang, kedua komunikasi, yang ketiga adalah kesyukuran. Tak apalah macam mana suami, macam mana kita dapat, tak apalah, dah bersyukur. Allah bagi tu yang terbaik. Suami pun bersyukurlah apa yang dia dapat. Isteri macam mana? Isteri macam ni ke, macam tu ke? Alhamdulillah. Itu yang Allah bagi. Allah bagi memang yang terbaik. Sebab Allah yang muksi, yang maha seimbang. Allah yang adil, yang maha adil kan. Jadi Alhamdulillah, bersyukur saja. Bila kita bersyukur, maknanya okey, Alhamdulillah Allah dah bagi kan. Kena pandang dari sudut yang best lah. Kena tengok daripada sudut yang positif. Dan yang keempat pertama adalah kasih sayang, kedua adalah komunikasi, yang ketiga adalah kesyukuran, yang keempat saya suka cerita 4 lah. Malam ni kita ada 4K bukan 3K, 4K. Dan keempat adalah kita kena kenal pasangan kita macam mana. Pasangan kita macam mana? Pasangan tu kaki angin ke? Macam tadi kan ada 3 jenis golongan kan. Golongan ni suami kita mungkin yang A, angin, atau isteri kita A, angin. Jadi kita kena faham lah macam mana kita nak ubah. Ataupun macam kita nak faham. Sebab kita mungkin tak boleh nak ubah dia, tapi kita boleh ubah kita. Kita boleh ubah dalaman kita insya-Allah. Atau suami kita jenis yang jenis
emosi ataupun kita tahu suami kita jenis ego, tak heran apa. Kau ceritalah macam mana, kau merajuk lah macam ni, dia tak perasan langsung. Jadi ada juga yang macam tu kan. Jadi kita kena faham suami kita macam ni. Jadi sekarang saya nak share sikit macam kita nak faham sikit suami kita macam ni, ataupun kita nak faham wife kita macam mana. Satu, saya suka sangat tengok suami kita punya tulisan macam mana. Contoh, kalau tulisan suami kita ataupun isteri kita, suami tulisan dia macam ni. Ada korang D macam ni, nampak D? D. Clear, okey. D, nampak? Ni ada loop kat sini. Cuba tengok. Siapa yang ada tulisan suami atau isteri sekarang, cuba tengok tulisannya macam mana. Kalau ada D macam ni, mana D ya? Loop. Ni. Ada yang, ataupun ada yang macam ni. Ada dua. Ni besar ni. Ni tak ada. Tengoklah. Sekarang cuba tengok. Cuba tengok. Yang bermasuk tu terima kasih Diana. Jangan lupa love, tekan love dan juga share. Sebab kita nak kongsi manfaat, kita nak kongsi ilmu ya, nak faham suami isteri macam mana. Bila suami isteri tu faham, memahami, boleh bahagia dan membahagikan, dan barulah keluarga tu harmoni, membentuk keluarga yang lebih bahagia, membentuk anak-anak yang lebih cemerlang, membentuk khalifah Allah, generasi yang lebih cemerlang. Sebab tu saya suka sangat cerita tentang ni ya. Suami isteri tu yang kena betul, barulah anak tu boleh kita didik, nak didik macam mana, nak jadikan khalifah Allah macam mana, nak jadikan pejuang Allah macam mana, nak jadikan tu kita dulu kena betulkan diri kita. Okey, ni cerita tentang dia dua. Jangan lupa share dan love. Terima kasih semua yang share dan juga love. Okey, kita tengok pasangan sekarang, kita tengok pasangan kita macam ni. Dia macam ni ke dia macam ni? Okey. Kalau yang macam ni, tak kisahlah, mungkin sebab tu apa yang kita cakap kat lelaki kita, dia buat dia. Tak heran. Dia tak kisah pun. Ada kisah. Gitu kan. Kalau D suami kita macam ni ataupun D isteri kita macam ni, patutlah sensitif manja, merajuk manja, ya Allah. Kalau ada macam ni kadang-kadang kan kadang-kadang yang ini mungkin kalau isteri suami kita ada yang macam ni, dia tak heran. Kau ceritalah apa benda pun tak heran dia tak masuk. Kita kutuklah dia macam mana, kita sindir dia macam mana pun, dia tak heran, dia tak kisah. Tapi kalau yang ini kita cakap sikit, sentap yang amat, okey, sentap lah. Sakitnya di sini, sakit tu di sini ya. Kau macam ni ya. Jadi kita tengok suami kita macam mana, isteri kita punya tulisan macam mana. Ni bukan bomoh, ni bukan ramalan ya. Sebab ini semua adalah sains. Sebab kenapa? Semua bermula daripada otak kita. Apa yang kita ada ke otak kita, blueprint kehidupan, macam kita dibesarkan, macam kita dididik daripada kita dalam rahim, sebab dah membentuk otak kita. Otak kita dah memang terbentuk kan kat dalam ni ya. Otak separuh sedar kita dah memang terbentuk, dan bila dia terbentuk, dia akan bawa sampai ke besar. Dia akan ingat. Kadang-kadang kita macam tak ingat, tapi sebenarnya dalam ni kita ingat apa yang kita dah berlaku dulu-dulu, masa kecil, masa baby, sebenarnya dah ingat. Dan itu sebenarnya mempower kita sekarang ni. Siapa kita sekarang ni adalah disebabkan siapa kita, bagaimana kita dididik. Dan semuanya terkandung di dalam badan kita, terkandung kat dalam otak kita. Dan bila kita menulis, otak akan menggetarkan otot-otot tangan kita, dan bila dia getar, dia akan keluarlah tulisan, dan itulah terjadi lenggok tulisan kita yang menunjukkan apa yang ada kat dalam otak kita. Kajian ni telah dah dikaji dan juga telah dijadikan academic research, dan ada banyak juga PhD research mengenai tulisan tangan ataupun dipanggil grafologi. Dan cuba search banyak juga artikel-artikel academic journal yang bercerita tentang tulisan tangan ya. Cuma kat Malaysia kurang sangat, dan bila saya belajar tentang tulisan tangan, saya suka sangat, mungkin inilah yang passion saya. Dan mula-mula saya belajar, saya tak tahu nak guna untuk apa, saya guna untuk diri sendiri. Dan mana kalau siapa kenal saya dulu, saya memang seorang yang sangat pesimis, saya banyak benda yang negatif, dan juga saya sangat bukan bercakap di depan. Sebab saya punya saya tidak confident. Saya bukan jenis seorang yang confident. Cuma bila saya belajar, saya suka sangat ya. Ini semua dengan izin Allah. Semuanya ilmu Allah ya alim ya hakim ya Rashid, pemilik segala ilmu di alam buana ini. Jadi bila saya belajar, saya ubah few things saya buang kaki sentap. Dulu saya macam ni, saya buang. Saya tak maulah kaki sentap. Saya penat, asyik stres, sakit kepala, asyik merajuk, asyik terasa
sudah lah yang dulu-dulu. Jadi saya tukar tulisan saya macam ni. Tak kisahlah hati kering apa, tak kisah, asalkan saya tak sakit kepala. Sebab kita ada banyak benda kita nak buat dalam kehidupan kita. Hidup kita tak lama. Jadi kita kena fully utilize kehidupan kita. Nak jadi khalifah Allah, nak jadi apa benda. Jadi kita lantaklah orang nak cakap apa, asalkan kita tahu apa yang kita nak buat. Jadi itu cerita saya dulu. Jadi bila saya belajar, saya seronok. Mula saya belajar untuk diri saya sendiri, saya ubah. Dan lepas tu ada few things lah happens. Dan saya tengok, wow, sebenarnya memang ada relationship. Allah cipta satu-satu tu bukan kebetulan. Segalanya Allah yang barik dah memang rancang. Dah Allah yang uruskan semua kan. Jadi ada kebetulan. Contoh macam anak saya disleksia. Macam mana saya kenal detect anak saya disleksia. Dan bagaimana saya bantu ubah. Dan kita nak faham anak-anak kita macam ni, karakter anak-anak. Yang contoh anak pertama ni macam ni, kedua macam ni, ketiga macam ni. Jadi kita faham macam mana kita nak guna pakai kaedah ataupun tips-tips teknik yang telah Allah alihkan Allah kurniakan. Jadi kita guna untuk diri sendiri dan juga sekarang ni kita bantu share pula kepada yang lain. Sebab bila kita menimba ilmu, dia ada teknik, dia ada start Satu adalah dengan belajar, amalkan, hayati, faham, amalkan, dan kemudian bila kita dah amal, dah okey, dan kita sebarkan. Kenapa mula-mula kena faham dulu. Bila faham kita boleh guna. Minta Allah ya Nur, ya Allah ya Tuhanku, bagi kefahaman kepada diriku, bagi faham dan juga kita kena sebarkan. Sebab kenapa kita kena sebarkan ilmu Allah, kita kena sebarkan sebab kita kena share manfaat, kita kena kongsi manfaat supaya orang lain pun dapat manfaat. Kita bantu orang lain. Sebab memang nak jadi khalifah Allah yang cemerlang, saya baca bila saya belajar, memang kena kongsi manfaat. Kongsi manfaat maknanya bila kita tinggalkan dunia ini, apa manfaat dah kita kongsikan kepada yang lain. So kena fikirlah apa manfaat kita dah bagi. Sekarang ni saya suka nak share manfaat ilmu tulisan tangan kepada yang lain. Jadi insyaAllah kita sharekan Jadi kena bagi love dan juga share. Tekan share supaya kita boleh kongsi lebih ramai yang lain Okey, siapa yang ada di ni tak, tapi saya tak kisah siapa yang ada di macam ni. Kalau dia nak tak apa, go ahead Cuma saya tukar diri saya sebab saya tak mau jadi kaki sentap, saya tak mau jadi sakit kepala dan segala sebagainya. Serabut serabut sebab saya pernah mengalami kehidupan serabut dulu Sebab dulu cerita dulu tak apalah, lepas lah sekarang kita cerita move forward, cerita depan. Okey, ni cerita tentang di kaki sentap. Yang kedua, kejap haus lah. Okey, yang kedua kita tengok pula suami kita tu suami kita tengok sekarang ni tengok G dan Y, pasangan kita macam mana G Y. Dah clear pula ni Nampakkah saya tulis kat sini G dan Y. Okey, terima kasih semua yang love jangan lupa tekan love dan juga share. Tekan love dan juga share. Salah ni. Ini love Okey, G dan Y. G dan Y ni kita boleh tengok energi suami kita macam mana. Dan juga otak suami kita macam mana. Maknanya apa yang banyak fikir, suara yang banyak fikir ke apa ke, kita boleh tengok. Kalau dia besar, macam banyak fikir. Dia banyak fikir tentang duit, keuangan. Jadi kita tengoklah suami kita macam mana. Kalau dia banyak fikir, wah bang, tenang-tenang lah bang, tenang-tenang. Ni kalau banyak besar kat bawah ni, banyak fikir duit, keuangan, materialistik dan ada lagi yang cerita saya tak boleh cerita kat sini sebab ni too open. Yang lain tu tak boleh cerita kat sini. GY ni memang sangat menarik. You all kena belajar tentang cerita G dan Y. Cuma sekarang saya tak boleh share sebab this is too open. Dia tak boleh cerita kat public tak boleh cerita kat public sebab nanti dah cerita lain tapi siapa yang nak datang, nak belajar tentang G dan Y, dan juga siapa yang nak belajar lagi macam mana nak faham suami, isteri, datang ke Jom Hijrah, seminar Jom Hijrah 28 hari bulan ni. InsyaAllah 28 hari bulan ni Jom Hijrah dengan tulisan tangan di Carlton Shah Alam, Carlton Hotel Shah Alam fee sangat murah. Saya cakap fee memang sangat murah sebab seorang cuma 167 saja. 9 ke 5 tau kelas, 9 ke 5 makan hotel di Carlton Hotel kita tak bagi makan kat luar, kita bagi makan kat hotel. 9 ke 5 petang di Carlton Hotel, harga cuma 167. Dan bila couple datang berdua, ni saya cerita kat sini sementara tu, selepas kita sambung balik cerita tentang G dan Y ni, saya cerita dulu lah ni harga sebenar adalah 197.
Tapi saya bagi harga 190 sampai 22 Januari harga cuma 167. 167 saja. Untuk seorang. Tapi kalau datang couple, kalau isteri nak bawa suami, suami nak bawa isteri, nak love bersama-sama kan, kita bagi hadiah kepada pasangan sebab kita memang nak dekat-dekatkan lagi kan. Harga cuma 267 sahaja untuk couple. Okey, 9 ke 5 ya. Bukan half day, kita bagi full day. Dan juga Carlton di Carlton Hotel. So makan tengah hari kita provide. Makan ke Carlton Hotel di kat Shah Alam, section 13. Section 13 Shah Alam. Okay, makan kita provide. Ni ada makan tau. Kita bagi makan tengah hari. Dan kita bagi workbook juga. Best kita bagi workbook. Apa yang kita nak share adalah, okay, kita dapat workbook, dapat makan. Kemudian saya nak cerita tentang bagaimana nak kenal suami, nak kenal isteri, nak kenal anak-anak, nak kenal siapa di sekeliling kita sebab kita nak faham diorang kan. Sebab kita nak harmoni, hati kena harmoni, kita kena tenang-tenang tau. Tak mau tension, kita Muslim tak ada stress tau. Ya, kita nak bagi kenal macam mana kenal karakter. Macam mana nak buang fear. Banyak kadang-kadang ada orang ketakutan tau. Ketakutan sebab tu kadang-kadang dia kat satu level tapi dia macam stuck. Tak boleh. Kenapa tak boleh ke depan? Sebab sebenarnya dekat dalam minda sedar dia banyak benda yang menyebabkan dia tak boleh nak ke depan. Dia stuck kat situ. Dia mungkin ada banyak dendam yang menyebabkan tarik dia ke belakang. Ataupun mungkin dia ada self-consciousness. Atau dia ada rasa macam banyak benda nanti saya share kat sini. Fear apa yang ada kat dalam badan kita. Dan juga dan kena ingat, saya suka satu ni. Saya suka khalifah Allah. Siapa khalifah Allah? Kita semua adalah khalifah Allah. Dan apa makna khalifah Allah tu adalah pemimpin. Jadi kita pemimpin kepada diri sendiri. Jadi kalau isteri tu dia sebenarnya pemimpin juga. Dia macam nak pimpin anak-anak. Suami lagi kena pimpin keluarga kan. Jadi kita nak cerita macam mana nak jadi kenali karakter pemimpin Pemimpin, leadership. Leadership ni ada dua. Satu born with leadership, satu lagi self-made leadership. Kita boleh self-made leadership, insyaAllah kita akan kongsikan. Dan juga kita nak bagi satu slot istimewa. Masa tu nanti kita akan cerita. Slot ni memang istimewa, memang khas kita bawa untuk sesi ni. Yang sekarang kita tak boleh cakap lah. Tapi memang kena tunggulah. Saya suka sangat slot istimewa. Okay, nampak? Cuba dengar harga 167 saja. Couple 267. Sebelum 22 hari bulan untuk dapatkan harga special. Tarikh untuk seminar adalah 28 hari bulan 1. Ya, okey, jangan lupa kena ingat 28 bulan 1. Bukan mudah saya nak buat kelas. Saya sebenarnya sebelum ni ramai yang tanya saya bila nak buat kelas. Saya ikut suka dan saya bila saya nak buat kelas. Sebab saya tak heran sangat. Cuma bila saya kena sentap, saya kena macam rasa kena sepak bila baca buku dan bila saya belajar. Nak jadi khalifah Allah, kena berkongsi ilmu, kena bantu orang lain. Allahu Akbar. Saya rasa okey, tahun ni saya kena berubah. Saya kena jadi kena kuat semangat, kuatkan diri saya untuk buat kelas, untuk share. Harga murah je makan hotel tau. InsyaAllah semoga bermanfaat. Okey, tadi kita cerita tentang apa? Kita cerita tentang 4K. 4K. Kita cerita tentang pasangan kena ada 4K. Satu adalah kasih sayang, tunjukkan kasih sayang. Yang kedua adalah kena ada komunikasi yang proaktif. Dan ketiga adalah kena sentiasa ada kesyukuran dalam hati. Dan keempat, kena kenali pasangan. Bila kita kenali pasangan, baru kita faham pasangan kita macam mana. Baru kita rasa, wah, rupanya suami aku sebenarnya macam ni, isteri aku macam ni. Jadi baru faham tau. Bila faham, baru ada baru sepakat nak buat ayat persepakatan. Baru sepakat. Baru sepakat dan baru saling memahami. Bila faham, barulah kita ada rasa macam, baru lebih rasa sayang dan cinta kan. Itulah konsep cinta, love kan. Jadi bila kita kena ingat, bila kita ada pasangan yang
bermasalah, kita tak boleh nak cepat putus asa sebab umat Islam bukan cepat putus asa, kena sentiasa gigih. Ada ayat-ayat Qurannya, memang manusia diciptakan memang ada banyak masalah, memang ada keluh kesah. Cuba baca balik, memang ada keluh kesah, ada masalah itu ini, tapi Allah cipta solusi tu terlalu banyak. Macam Allah cipta solusi tu, boleh buka balik Quran. Allah macam mana dengan solat, macam kita nak berehat sebab ada hadis Nabi, cerita sirah Nabi, bila cerita tentang penat, Nabi cakap kita berehat tu macam mana? Solat, solat. Nabi suruh Bilal azan dan solat itu adalah rehat juga. Ada cerita banyak lagi contoh zikir, itu semua adalah antara benda-benda yang memang dah dikatakan apa yang patut kita buat, solusi-solusi semua dah ada. Dan juga saya suka share kenapa kita kena belajar ilmu, sebab semalam kita memang dah selalu dengar yang kita kena menimba ilmu dan sebagainya. Dan malam tadi saya dengar IKIM FM malam kemarin cerita tentang ilmu. Ilmu ni sangat penting. Kenapa? Ilmu ni lah yang akan menjadi kita dah hidup kita. Tak semua orang Allah bagi peluang dan ruang untuk menimba ilmu. Sedangkan kita sehingga ke akhir hayat kita kena sentiasa menimba ilmu, sebab ilmu tu sangat penting. Ilmu tu ibarat pokok dan ibadah tu adalah ibarat buah. Tanpa ilmu macam kita nak jadikan ibadah kita lebih sempurna. Maknanya macam bila kita pasangan kita berantakan, bila kita tak bahagia, kita tak harmoni, macam mana kita nak jadi lebih tenang? Macam mana bila kita tak tenang, kita solat pun tak khusyuk. Bila kita tak khusyuk, bila kita buat apa sahaja pun tak menjadi, tak macam benda-benda tu semua akan menyebabkan kita sakit kepala dan sebagainya. Jadi sebab tu kena faham, bila kita berkahwin kita kena ada pasangan, kita kena faham pasangan kita dan juga kena pastikan yang keluarga kita harmoni dan bahagia. Jadi macam nak bahagia? Tadi saya share 4K itulah. Satu adalah komunikasi, kasih sayang, kesyukuran, dan kena kenal pasangan kita macam mana, ya. Dan juga bila kita ada ilmu, kita kena manfaatkan ilmu kita juga, ya. Dan saya suka share juga satu benda sebelum kita last, ya. Sebelum tu jangan lupa love dan juga share. Love, share. Saya suka sekarang kita nak cerita tentang love, Love, apa itu love? Apa love? Love ni datang daripada 4 benda. Satu adalah L-O-V-E. Apa dia L-O-V-E? L ni adalah listen. Mari kita kena sentiasa, Allah bagi kita 2 telinga, 2 mata, 2 telinga, 1 mulut. 1 mulut tapi ada 2 telinga. Maknanya kita kena lebihkan listen. Mari kita kena sentiasa mendengar pasangan kita. Bila pasangan kita bercerita, kita kena dengarlah, listen. Tak maulah interject semua, dengar je dulu. Yang kedua adalah overlook. Overlook ni janganlah terlalu tengok terlebih-lebih sangat. Maknanya sisi-sisi negatif tu kita tak payah tengok. Kalau suami kita macam ni, tak perlu tengok. Kita ambil yang positif je, yang baik-baik je. Kan tadi dah cerita 4K, kesyukuran. Kena sentiasa bersyukur. Yang keempat adalah voice out. Apa itu voice out? Maknanya kita kena tunjukkan, sebut. Kalau kita sayang, kita kena sebut. Sayang, sebutlah kasih dan sayang, sebab bila kita sebut, barulah orang pasang kita akan appreciate, kan? Saya suka 3 benda, 3A. Banyak pula benda, 3A. Appreciate, lagi attention, kita tunjuk attention, affection, kan? Inilah cerita lain pula. Okey. V dan E adalah effort. Apakah effort? Adalah usaha. Macam usaha kita nak tunjuk kasih sayang kita, usaha macam mana kita nak pastikan usaha untuk nak jaga pasangan, nak jaga relationship, kenali pasangan, dan juga macam kita nak bagi bahagia. Itu semua kena usaha, bukan datang macam tu saja. Kita kena berusaha, kita kena berusaha untuk menjadi yang lebih baik, untuk mendapatkan keluarga yang lebih baik. Sebab pasangan tu kita dah kahwin, kita dah stuck, dah tak boleh nak buat apa. So kitalah yang kena berusaha untuk semangat, semangat kenalah bagi love, tekan love dan juga tekan share. Alhamdulillah. Semua ni ilmu Allah. Saya cuma alat Allah untuk kongsi kepada semua saja. Jadi kita share jugalah, sebab yang datang tengok ni pun semua yang dipilih Allah. Jadi
Yang dipilih Allah tu tekan love dan juga share supaya kita boleh kongsi kepada yang lain juga, insya-Allah. Ya. Jadi kita kena tunjuk, kita kena berusaha. So itulah LOVE, listen. Also overlook, tak payahlah tengok yang negatif semua. Bersyukur saja dengan yang apa yang ada. Voice out, support. Sayang tu support. Janganlah simpan, jangan ego sangat. Ego tu tak bawa ke mana. Ego tu negatif. Bila negatif tu bawa benda ke mana. Tak mau. Kena voice out, ya. Effort. Kena usaha, tunjukkan kasih sayang kita, tunjukkan kebahagiaan, bagi bahagia. Saya suka cerita tentang voice out ni, tunjuk. Mulut, mana apa yang kita cakap keluar daripada mulut. Apa yang saya belajar adalah kita ni semua asalnya daripada syurga. Sebab Nabi Adam kan asalnya daripada syurga kan. Jadi ahli syurga macam mana? Apa yang keluar daripada mulut ahli syurga? Semuanya yang baik-baik, yang bahagia, semua yang best-best kan. Maknanya bila kita cerita negatif, cakap cakap semua, itu ahli mana? Ahli mana? Kena fikirlah muhasabah sikit. Muhasabah ahli mana? So kita nak jadi mana? Ahli mana? Kita nak pergi yang sini ke? Nak pergi yang sini. Jadi bila kita kena fikir hala tuju kita mana? Kita asal dari syurga dan kita nak kembali kepada syurga. Jadi macam kita nak kembali kepada syurga, kena fikirlah. Kita yang kena usaha. Bukan mudah. Usaha syurga tu sangat mahal. Jadi kita yang kena berusaha. Kalau pasang kita tak okey ke apa, kita yang kena ubah diri kita bawa semoga kita menjadi insan yang bermanfaat. Okey, jadi alhamdulillah, semua okey ke? Boleh share ke? Dah share, dah tekan love, tekan share. Ada soalan ke? Tak ada soalan Semua dengar je ke? Ya, alhamdulillah. Okey, jadi jangan lupa, insya-Allah, jangan lupa 28 bulan ni jom seminar jom hijrah dengan tulisan tangan. InsyaAllah saya nak kongsi banyak lagi ilmu-ilmu, bukan saja tulisan tangan. Sebab kena ingat yang kita nakkan ini, kita nakkan love. Sebab dengan ada cinta, insyaAllah semuanya akan jadi bahagia. Dengan cinta juga hidup akan jadi lebih tenang. Sebab cinta ni bukan saja konsepnya kecil, tapi konsep dia sangat besar. Cinta keluarga, cinta anak, cinta suami, cinta isteri, cinta Allah, cinta Rasul, cinta, semuanya mengenai cinta. Dan cinta ni lah kita nak bawa, kita nak usaha untuk perbaiki, untuk membawa kita ke syurga, insyaAllah. Jadi kena ingat, jadi sebagai suami isteri kita kena sentiasa faham, memahami, understand, stay humble. Maknanya kalau kita contoh kalau isteri tu lebih high sikit position, kena ingat bos kita tetap suami. So kena keep humble. Apa saja kena keep humble. Dan juga suami, walaupun dia konon banyak gaji ke apa benda, kena keep humble juga. Sebab semuanya hamba Allah sama je kan. Jadi kena keep humble sebab isteri tu adalah amanah kepada suami. Amanah suami yang suami ni kena jaga untuk bawa semua ke syurga. Dan juga kena jaga relationship dan juga kena tolerate each other. Kena faham, memahami. Bagaimana nak faham? Sebab tu kena kenali diri masing-masing. Kena kenali suami dan pasangan dan sebagainya. Terima kasih semua yang join saya malam ni. Semoga apa yang saya kongsi tadi bermanfaat. Semua ni bukan ilmu saya, semua ni Allah, ilmu daripada Allah. Ilmu Allah ya alim ya hakim ya rasyid, pemilik segala ilmu di alam buana ini. Saya cuma diamanahkan menjadi alat Allah untuk cerita kepada semua yang dengar malam ni. Jadi yang terpilih mendengar malam ni pun alhamdulillah, tahniah kepada semua. Dan jangan lupa tekan love dan juga share. Jangan lupa share share supaya kita boleh kongsi lagi kepada yang lain. Semoga yang lain pun dapat manfaat, menjadi yang lebih baik, yang menjadi lebih bahagia. Dan juga keluarga tu bila bahagia, harmoni, bagaimana kena ingat macam mana kita hasilkan anak kita macam mana. Kena ingat kalau kita jerit-jerit kepada anak kita, anak tu macam mana jadinya bila dia besar. Tapi kalau kita berlembut, kita sentiasa dengan anak kita cakap lembut, tenang-tenang. Jadi kita nak build up anak kita yang macam mana. Apa anak macam mana yang kita nak bawa hingga ke besar. Maknanya dia orang nak membesar macam mana. Ya, insya-Allah kasih. Ini semua ilmu Allah. Jadi jangan lupa share, jangan lupa tekan love segala yang baik semua daripada Allah, yang buruk tu daripada saya sendiri. Saya doakan semua yang dengar malam ni dirahmati Allah, diberkati Allah, dan juga saya doakan semua bahagia dan membahagiakan. Semoga kita semua berjumpa di dalam jannah. Insya-Allah. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan ada lagi sikit.
Jumpa lagi minggu depan, hari yang sama pukul 9 malam, every Wednesday. Ya. Jumpa lagi. Assalamualaikum semua.